Transformasi sektor perindustrian salah satu strategi Sarawak ke arah ekonomi moden. Perinciannya bersama Bumawin di Kuching. Silakan Buma. Ya, Farhatul. Sarawak akan merangka semula pendekatan dan strategi pembangunan ekonominya. Ini terutama sekali melibatkan pembangunan taman-taman perindustrian. Demikian menurut Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Cadangan itu hasil lawatan beliau ke Suzhou, China selepas melihat sendiri pembangunan perindustrian di kawasan itu yang berkembang dari sebuah perkampungan kecil kepada zon perindustrian bertaraf dunia. Begitu juga Tanjung Embang di Asajaya, kini sebuah perkampungan kecil boleh dibangunkan sebagai pusat industri dalam era kecerdasan buatan. Oleh itu, Suzhou akan dijadikan sebagai model pembangunan industri di Sarawak. Jelas Premier, satu mesyuarat akan diadakan untuk meneliti dan mencadangkan taman-taman perindustrian berteraskan ekonomi baharu, rendah karbon, teknologi tinggi dan memiliki daya saing global. Dengan sumber dan infrastruktur, Sarawak terus dipertingkat serta agenda rendah karbon diperkukuh. Negeri ini sedang bergerak ke arah ekonomi moden. Usaha itu selari matlamat Sarawak untuk menjadi bintang ASEAN. Industri pembuatan kapal Sarawak mencatatkan satu lagi pencapaian penting selepas limbungannya di Sibu berjaya menyelesaikan dan menghantar 9 buah kapal yang ditempah Winning International Group, sebuah syarikat konglomerat maritim bertaraf global. Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak di Singapura status dalam kenyataan media berkata, projek bernilai $23 juta Singapura. Kapal-kapal tersebut terdiri daripada kapal tunda dan bot pelabuhan bagi menyokong operasi logistik luar pesisir serta pemindahan antara kapal syarikat berkenaan di Pelabuhan Gini, Afrika Barat. Syarikat yang berpengkalan di Singapura merupakan salah satu pengendali perkapalan boksit terbesar di dunia dan telah mengekalkan perkongsian dengan limbungan kapal di Sibu sejak 2014. Setakat ini, Sibu telah menyiapkan lebih daripada 40 kapal tunda syarikat tersebut. Naib Presiden Kanan Winning International Group, Sun Ji Jun, dalam kenyataan itu berkata, kapal-kapal yang dibina di Sibu memiliki struktur yang boleh dipercayai, mudah dikendali dan diselenggara. Ia juga menawarkan prestasi kos yang mantap. Daerah Samarahan, daerah pertama di Sarawak terpilih bagi program perintis Tabika Khas Spektrum Autisma, satu inisiatif di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang berkata, program akan dilaksanakan di Tabika KEMAS, Kampung Tanjung Bundung. Dengan adanya program itu, anak-anak autism akan diasuh dengan kaedah pendidikan khas setara kanak-kanak normal. Di Sarawak, program seperti itu turut dikendalikan pihak swasta. Di Semarahan ada untuk private RM750 seorang. Seorang sebulan bayaran. Jadi orang luar mana mampu. Sebab tu kita ambil inisiatif melalui KEMAS. Buat masa ini, 13 kanak-kanak berkeperluan khas autism telah dipilih bagi program perintis tersebut sebelum dikembangkan ke kawasan lain. Pihaknya juga akan memperkenalkan program Thalaha Tis'a di peringkat taska bertujuan melahirkan generasi celik Al-Quran seawal 2 tahun. Datuk Rubiah bercakap kepada media pada Hari Apresiasi Tabika dan Taska KEMAS Kota Semarahan. Program penempatan semula nelayan memberi kelegaan kepada penduduk di Semop. 233 nelayan kini memiliki kediaman sendiri selepas menerima kunci rumah Jumaat lepas. Majlis penyerahan kunci disempurnakan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidol. Beliau yang juga Adun Semop berkata, program tersebut cukup bermakna kepada nelayan yang masih bergantung kepada tempat tinggal keluarga. Program tersebut mendapat bantuan kerajaan, satu unit rumah melibatkan kos RM75,000 dan nelayan hanya perlu membuat pinjaman sebanyak RM35,000. Manakala baki selebihnya adalah subsidi kerajaan. Kewujudan kawasan penempatan baharu itu turut merangsang pelaksanaan beberapa projek pembangunan lain seperti Pasar Tani, Medan Selera dan Dewan Masyarakat. Ia juga dilihat sebagai permulaan untuk membina sebuah pekan kecil di Pulau Bruit yang memerlukan pusat ekonomi. Semop turut berpotensi dalam sektor pertanian. Kira-kira 600 hektar kawasan dikenal pasti sesuai untuk tanaman padi.
Baik, bersempena sambutan Krismas, rakyat Sarawak disaran terus menyemai semangat perpaduan dan mengekalkan keharmonian kaum. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kushian berbangga rakyat negeri ini terus bersama-sama meraihkan pelbagai perayaan. Budaya tersebut telah wujud sekian lama dan masih lagi kekal sehingga ke hari ini. Pengiktirafan Bandaraya Kuching sebagai bandar perpaduan juga bukti masyarakat Sarawak menjunjung teguh konsep perpaduan dalam kepelbagaian. Dato' Amar Dr. Sim turut menekankan semangat kasih sayang ketika dunia kini berdepan pelbagai cabaran seperti pergolakan dan kezaliman. Beliau berucap merasmikan hiasan patung ikonik Kuching Padungan bersempena sambutan Krismas. Turut menceriakan sambutan Krismas pada 25 Disember ini, Majlis Daerah Sarike melalui penganjuran Christmas Tree Lighting dan pertandingan menghias pokok Krismas. Program bertujuan menyemarakkan suasana perayaan di samping memupuk nilai perpaduan serta tanggungjawab terhadap pemeliharaan alam sekitar. Pemasangan pokok Krismas dan lampu-lampu hiasan adalah di lokasi tumpuan awam yang akan menambah keceriaan Bandar Sarike. Melalui program itu, orang ramai digalak menggunakan bahan kitar semula untuk dekorasi pokok Krismas. Melalui penganjuran kedua-dua program, Majlis Daerah Sarike berharap sambutan Krismas tahun ini bukan saja meriah, malah memberi impak positif terhadap kelestarian alam sekitar. So this is the objective of the council in organising this special Christmas display of Christmas tree, and we hope the people of Sarike will benefit from this program. Manakala di Miri, video muzik lagu Tahun Baru Cina Sarawak 2026 yang dilancarkan semalam menekankan nilai kebersamaan masyarakat negeri ini. Ia turut mengetengahkan budaya, kisah komuniti dan elemen pelancongan negeri. Tayangan perdana video muzik tersebut dilancarkan Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sebastian Ting. Baik saudara, berita itu tadi mengakhiri perkongsian dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kembali kepada Farhatul untuk perkembangan selanjutnya. Farhatul, silakan. Ibu Ma, terima kasih. Langkah kerajaan menaikkan nilai ambang pengecualian e-invoice kepada RM1 juta memberi kelegaan kepada peniaga serta perusahaan kecil dan sederhana PKS di Sarawak. Peniaga boleh memberi tumpuan kepada usaha menstabilkan operasi dan meningkatkan produktiviti sebelum sistem itu dilaksanakan sepenuhnya. Ia juga membantu meringankan beban peniaga kecil tanpa pematuhan segera. As a business, small business ataupun perniagaan mikro, we can't afford ataupun we don't have the capacity untuk take on more works and documentation, and also perkara itu melibatkan kos. So for us, of course, we are happy and menerima baiklah keputusan berkenaan. Langkah itu turut memberi ruang kepada peniaga memperkukuh sistem perakaunan sebelum beralih sepenuhnya kepada e-invoice. So one way or another, it is actually increasing a lot of cost for us, especially on the administrative side, because we need to strengthen our office to do monthly submission of e-invoice. So in the past, for businesses, we usually submit once a year to do our accounting and audit finalizing, but now it becomes monthly. But nonetheless, this is actually good practice. It's the best practice if an entrepreneur or an enterprise is actually moving toward growth and higher level of revenue and threshold. I think that's a good sign.